Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala rasulina Muhammad ibn Abdullah khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul maut wa yatlubul ilma liyuhliya bil islam bainahu wa bainan nabiyyin darajatan wahidatan fil jannah. Allahumma alimna ma nushida umurina wa aizna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika min syahidin. Alhamdulillah, sedang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan sekian banyak nikmat ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita, yang nikmat tersebut tiada lain tidak bukanlah untuk disyukuri dan digunakan sebaik mungkin untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sama pengajian kita, kitab pada muka surat yang ke-218. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Bab yang ke-20, adab tatkala datang seseorang yang membawa khabar buruk. Jadi secara umumnya tajuk ini adalah menceritakan tentang apabila datang seseorang kepada kita yang menceritakan tentang khabar. Yang dimaksudkan di sini adalah khabar yang buruk. Khabar sama ada ianya betul ataupun tidak. Khabar tersebut khabar yang baik ataupun khabar yang buruk. Tapi pada malam ini ialah khabar yang buruk dan ianya juga terbahagi pada dua. Khabar buruk yang datang kepada kita ni, yang disampaikan kepada kita, sama ada ianya benar ataupun tipu belaka, tidak benar. Al-akhbar kal-ghubar. Khabar itu seperti debu-debu. Jadi kalau datang pengkhabaran baik ataupun tidak baik, maka kesahihan khabar tersebut perlu dikonfirmkan. Kerana khabar itu seperti keadaannya seperti mana debu-debu. Tidak boleh dipercayai 100%, perlu diselidiki. Dia ada kemungkinan ianya benar ataupun khabar tersebut adalah tidak benar. Dan tuan-tuan Allah SWT
Di antara adab-adab ketika datang seseorang yang membawa khabar buruk. Jadi tuan-tuan Allah SWT, Imam Haddad telah beritahu bahawasanya satu perkara yang boleh mendatangkan kesan yang terlalu mendalam pada hati seseorang ialah dengan melalui penglihatan dan pendengaran. Melalui penglihatan dan pendengaran. Jadi salah satu khabar yang kita boleh terima ianya melalui pendengaran kita akan masuk ke dalam hati. Dia akan terus datang kepada hati. Dan anggota tubuh badan yang perlu kita pelihara dalam kehidupan kita sebenarnya adalah hati. Kerana Nabi-Nabi SAW yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini ialah mengusahakan di atas hati-hati manusia. Dia tidak mengusahakan di atas luaran ataupun selain daripada hati. Adapun tubuh badan yang lain yang selain daripada hati tidak ada dalam usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hayatnya untuk mengusahakan perkara tersebut. Hanya sahaja yang diusahakan ialah hati-hati manusia. Jadi Imam Haddad beritahu bahawasanya hati ini akan mudah rosak apabila yang masuk melalui perantaraan penglihatan dan pendengaran itu adalah perkara-perkara yang boleh merosakkan hati. Amat cepat untuk mengesani hati dan merosakkan hati. Amat. Dan Imam Haddad juga beritahu bahawasanya racun bagi sesuatu perkara itu, satu perkara boleh dirosakkan dengan perantaraan racun. Racun ni dia bahayanya kan. Kita kadang-kadang kalau tengok botol racun, isi dalam tak ada dah kan. Tengok tulisan kat depan tu poison kan, ataupun racun. Ada gambar tengkorak lagi kan. Lepas tu ada cross dia. Jadi kita dalam memegang botol yang asalnya ada diisikan di dalamnya racun, maka kita berjaga-jaga. Kadang-kadang pakai dengan glove. Takut walaupun dah tak ada isinya tuan-tuan mulia, tetapi kadang-kadang kalau terkena kulit, bekas-bekas racun ini akan menyebabkan rosak kulit kita. Kulit tangan kita, kulit tubuh badan kita. Jadi berjaga-jagalah dengan racun. Jadi racun bagi manusia ialah maksiat. Apabila kita sering bergelumang bersama kita sepanjang hari 24 jam kehidupan kita dengan maksiat, maka ianya adalah racun bagi kehidupan kita yang boleh membinasakan bukan tubuh badan kita tetapi amalan-amalan soleh seseorang. Apabila kita sering melakukan maksiat, terhapuslah amalan-amalan soleh yang pernah kita lakukan. Jadi racun itu bahaya bagi apa-apa sekalipun. Begitu juga racun bagi hati ialah maksiat. Dan maksiat yang boleh menyebabkan hati boleh menjadi rosak, seperti mana yang diberitahu oleh Imam Haddad dalam kitabnya Sulukul Adab, bahwasanya ianya adalah dengan perantaraan melihat dan mendengar. Melihat dan mendengar. Jadi kalau ada orang yang datang kepada kita dengan membawa khabar dan kita dengar pengkhabaran tersebut, sama ada pengkhabaran tersebut boleh merosakkan hati kita ataupun boleh menjadi hati kita lebih baik. Sebab itu hati ini perlu diusahakan. Allah SWT berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak boleh memberi manfaat harta dan anak pinak. Bila kita balik jumpa Allah SWT, yang ini tak boleh beri manfaat apa-apa, kecuali orang yang balik jumpa Allah SWT dengan hati yang sejahtera. Jadi hati. Jadi pendengaran tadi boleh menyebabkan hati kita akan jadi rosak kalau kita tidak tapis apa yang kita dengar. Sebab itu pendengaran
pengkhabaran yang terbaik ialah pengkhabaran tentang perkara-perkara yang hak, iaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang lebih hak selain daripada la ilaha illallah kecuali la ilaha illallah itu sendiri. Apabila ada orang yang menceritakan tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ianya perlu kita dengar. Kerana pendengaran terhadap kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala akan terus menyuburkan hati kita. Dia akan terus straight macam highway tu masuk dalam hati kita dan menyuburkan hati kita. Ada pun yang sebaliknya, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, pengkhabaran, penceritaan tentang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kesan-kesan yang buruk, boleh menyebabkan rosaknya hati kita. Membesarkan selain daripada Allah, apabila kita dengar, beri tumpuan, maka dia akan masuk dalam hati dan merosakkan hati kita. Kalau cerita pengkhabaran yang buruk, lagilah mengumpat, menceritakan keburukan mana-mana manusia di belakangnya, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, ianya amat cepat akan merosakkan hati kita. Sebab tu kalau kita cerita mendengar tentang pengkhabaran buruk, kita tak selidiki pengkhabaran tersebut betul ataupun tidak, orang yang diceritakan tentang keburukannya itu, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, terus ada dalam hati kita rasa benci. Sedangkan khabar tadi tak betul, belum tentu lagi betul ataupun tidak. Khabar buruk tentang si A ni melakukan perkara-perkara mungkar, kemaksiatan, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, datang kepada kita. Kita dengar, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, dengarnya terus automatik dia ni tak baik, dia tu tidak baik. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ianya amat mudah mengesani hati kita. Jadi kita nak usahakan hati kita, apabila ada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang datang bertemu dengan kita membawa pengkhabaran-pengkhabaran yang buruk, kena tahu adab-adabnya. Jangan terus ambil, jangan terus disematkan di dalam hati. Takut orang yang diceritakan keburukannya tidak seperti mana yang dicerita keburukannya, dia baik, tetapi hati kita telah jadi rosak. Kita telah jadi rosak, tuan-tuan dia. Hati dalaman ni telah tertanam kebencian, hasad, dengki, dendam, tuan-tuan Allah Taala, kerana pengkhabaran. Jadi pentingnya mengetahui adab-adab apabila datangnya pengkhabaran tentang keburukan seseorang, maka kita kena tahu adabnya. Jika terdapat seseorang yang datang dan memberi khabar bahawa terdapat seseorang yang telah mengumpatmu, maka langkah dan adab yang harus dikerjakan adalah seperti berikut. Orang datang cerita bahawasanya ada orang yang lain mengumpat, menceritakan tentang hal ehwal kita di belakang kita. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, jika pembawa khabar tersebut termasuk orang yang fasik, maka janganlah langsung mempercayai perkataannya tanpa adanya bukti yang jelas. Jangan percaya terus. Bahkan kalau boleh kita tolak, tuan-tuan Allah SWT. Tolak selagi mana tidak ada bukti yang jelas bahawasanya ada si A tu menceritakan tentang keadaan kita, sama ada keadaan cerita tentang kebaikan kita ataupun keburukan kita. Kerana yang menyampaikan tu adalah orang yang tak baik, orang yang sering bergelumang dengan maksiat, maksiat mulut, maksiat telinga, maksiat mata, kawan yang membawa pengkhabaran tadi. Jadi jika tidak ada dalil, tidak ada bukti yang jelas, maka kita perlu jangan langsung mempercayainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Surah Al-Hujurat. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka perisalah dahulu dengan teliti agar kamu sekalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu itu. Kena ada dalil, kena ada bukti. Bukan dalil, kita faham dalil ni hukum akam.
tapi bukti yang betul bahawa yang disampaikan oleh orang si fasik tadi. Tetapi apa yang Allah SWT beritahu bahawasanya kebiasaannya orang yang fasik yang membawa berita ini dah seluruh kehidupannya penuh dengan maksiat, jadi perlu kita periksa dahulu. Perlu periksa. Tak boleh sewenang-wenangnya kita ambil sebulat-bulatnya. Salah satu contohlah tuan-tuan semata lah, telefon bimbit ni tuan-tuan boleh. Semua orang ada, orang yang baik ada, orang yang tak baik pun ada benda ni. Kerana ianya open untuk semua orang. Apabila yang memegangnya adalah orang yang imannya betul pada Allah SWT, orang yang baik, orang yang bukan di kalangan orang yang fasik, orang yang soleh, maka yang disebar adalah kebaikan. Walaupun ada keburukan, keburukan memang ada, di mana-mana ada keburukan, tetapi orang yang baik hanya menyebarkan perkara yang baik. Yang buruk perlu dikambus, jangan dicerita. Cukup dalam pengetahuan diri kita saja, tak perlu disebarkan. Kerana kebaikan perlu diwar-warkan sehingga manusia lupa tentang keburukan. Kebaikan perlu dicerita-ceritakan sehingga manusia lupa akan keburukan. Ma'ruf perlu diwar-warkan sehingga manusia lupa dan tak berkesempatan untuk melakukan kemungkaran. Jadi daripada ayat ini kita kena jelas bahawasanya siapa yang bawa berita tu. Kalau yang pegang, yang post dalam telefon bimbit, dalam media sosial itu adalah tangan-tangan yang baik, maka insya-Allah. Sebab tu Allah SWT telah berfirman dalam ayat Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Zaharal fasad, telah berlaku kebungkaran, kerosakan, fil barri wal bahr, di lautan dan di daratan. Kemungkaran, apa malapetaka yang kita nampak sekarang ini tuan dia, semuanya adalah daripada kesan tangan-tangan manusia. Bukan kerana putaran bumi ini semata-mata, tapi putaran bumi ini berlaku, bergerak dengan keadaan baik ataupun buruk, sebenarnya berkadarkan daripada tangan-tangan manusia. Dan ulama beritahu bahawasanya tangan orang-orang Islam itu sendiri. Tangan orang-orang Islam, orang yang kenal akan Allah SWT, yang beriman pada Allah SWT, tak mustahil daripada tangan mereka ini akan keluar perkara-perkara yang baik, ataupun sebaliknya perkara-perkara yang mungkar, fasad. Apabila hati baik, maka yang terkeluar daripada anggota tubuh badan kita adalah perkara-perkara yang baik. Apabila hati penuh dengan kemungkaran, kefasadan, ataupun penyakit hati, maka keluar daripada tubuh badan manusia itu, walaupun orang yang beriman, adalah perkara-perkara yang mungkar. Perkara-perkara yang mungkar. Jadi apa yang berlaku sekarang ni sebenarnya adalah kesan daripada tangan manusia. Yang kedua, menasihatinya bahawa hal yang telah dilakukannya adalah termasuk perbuatan namimah, mengadu domba, dan melarangnya untuk mengulang perbuatan tersebut kerana hukumnya adalah haram dan termasuk dosa-dosa besar. Bukan tambah cerita, orang bawa cerita tentang keburukan, tentang keburukan si fulan bin si fulan, kita tambah lagi, tambah cerita. Tetapi sepatutnya orang yang soleh, kemungkaran berlaku, dia kena buat apa? Kena cegah dengan tangan, dengan mulut, supaya si pelaku kemungkaran tadi, tuan-tuan SWT, berubah dengan sebab datang kepada kita. Sekarang ini orang tengok kita biasa je, sama je, dia pun tambah bawa cerita tentang keburukan, kemungkaran kepada kita. Lepas tu kita tambah tentang cerita-cerita yang mungkar ni, tuan-tuan Allah SWT, maka dia akan rasa seronok. Syaitan pun bertepuk tangan. Tadi mula-mula seorang buat kemungkaran, sekarang yang seorang tadi datang orang yang kedua, 2 orang dah buat kemungkaran. Lepas setengah jam datang lagi kawan yang lain, 3 orang, 4 orang.
Asal satu orang menyebabkan 10 orang, 15 orang, ataupun satu perhimpunan yang besar menceritakan tentang kemungkaran. Sepatutnya apa yang perlu kita buat apabila datang orang yang datang menceritakan tentang keburukan, maka kita cepat-cepat menasihatinya. Cukup untuk ceritakan tentang keburukan ni, cukup. Keburukan memang keburukan, tak perlu dicerita-ceritakan. Maka menasihatinya supaya dia tidak menceritakan kepada orang yang ketiga, tidak menceritakan kepada orang yang keempat, kelima. Cukup sampai situ saja. Mungkin datang orang yang ketiga, keempat, kelima, orang yang seterusnya datang pada perbincangan mereka hanya perkara-perkara kebaikan. Tadi orang seorang je yang cerita keburukan, sampai masuk orang yang kedua, dia dah cut. Dia dah beritahu bahawasanya ini tak boleh dicerita. Bagi dia nasihat, terus berubah halaqah tersebut ataupun perbincangan mereka daripada menceritakan tentang keburukan bertukar kepada kebaikan. Ini yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Tidak ada satu pun halaqah, tidak ada pun satu perbincangan di antara para sahabat, terutamanya kalau bersama Nabi sudah tentulah, Nabi menceritakan tentang syurga neraka, menceritakan tentang perkara-perkara yang baik, nasihat-nasihat agama. Tetapi di kalangan para sahabat itu sendiri, tuan-tuan SWT, tidak ada di kalangan mereka, tuan-tuan mulia, yang berkumpul untuk menceritakan tentang keburukan. Mana-mana perhimpunan yang menceritakan tentang keburukan, tidak ada menceritakan tentang kehebatan Allah, mensalawati baginda Rasulullah SAW. Nabi beritahu bahawasanya perhimpunan tersebut tidak lebih daripada lalat yang mengurumungi bangkai, tuan-tuan. Nampak macam ramai, tapi menceritakan tentang keburukan, cerita buruk sana, cerita buruk sini. Nabi umpamakan perhimpunan tersebut adalah seperti mana lalat yang menghurung bangkai, tuan-tuan. Kita nak wujudkan suasana, orang yang menceritakan tentang kebaikan. Mana tempat dia? Di masjid-masjid lah sekarang ni, di masjid-masjid, di surau-surau. Cerita tentang apa? Tentang kebaikan, tentang perkara-perkara yang ma'ruf, apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, tuan-tuan, maka walaupun ramai majma' dia, perhimpunan dia, tuan-tuan Subhanahu Wa Taala, maka ianya termahrum ataupun terkecuali daripada petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang tu dah datang nak cerita tentang keburukan, kita terus cut, bagi nasihat, apa yang awak buat ni adalah haram, kita tak boleh nak teruskan. Kita cerita tentang kebaikan semata-mata. Allah SWT berfirman, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkanlah manusia dengan mengerjakan hal-hal yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Jangan cerita yang mungkar. Perkara yang mungkar ni perlu ditutup, tuan-tuan Allah SWT. Hanya menceritakan perkara-perkara yang baik. Yang ketiga, yang pertama tadi, kena selidik dulu. Kedua, nasihat orang yang bawa perkhabaran yang buruk tadi. Dan yang ketiga, tidak berperang sangka buruk terhadapnya. Kerana firman Allah SWT, ijtanibu kathiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ithmu. Jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk, kerana sebahagian prasangka itu adalah dosa belaka. Orang datang bawa cerita tentang keburukan, jangan menyangka keburukan, terus berfikiran positif. Tak kot, orang tak buat kot, awak salah lihat kot. Kita buat macam tu. Jangan kita rasa mungkinlah, saya pun rasa seperti mana yang awak rasa tentang keburukan tersebut. Allah beritahu bahasanya sangkaan buruk pada seorang sebenarnya adalah satu dosa. Kena bersangka baik, husnuzon, bersangka yang baik-baik, walaupun kita tidak tahu apa yang berlaku yang sebenarnya, tetapi kita berhak untuk bersangka baik, terutamanya kepada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam ada cerita tentang keburukan tentang orang Islam yang lain.
kerana dia orang yang Islam, maka kita bersangka baik bahawasanya orang yang Islam itu, orang yang beriman itu, dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya dia adalah di kalangan orang-orang yang baik-baik. Dan kita bersangka dengan yang baik, maka kita akan terjauh, terhindar daripada dosa. Kalau kita bersangka dengan sangkaan yang buruk, maka secara automatiknya kita menerima dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, janganlah benci kepada dirinya, akan tetapi bencilah terhadap perbuatannya, sebab dia telah melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana wajib bagi seorang Muslim untuk membenci seluruh perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang melakukan keburukan, bawa pengkhabaran tadi, membawa pengkhabaran yang buruk tadi, orang ni telah melakukan perkara yang tak betul. Orang tu kita jangan benci, perbuatan dia yang kita perlu benci. Cara dia macam mana? Kita nasihat. Jangan kita biarkan dia seolah-olah kita ni menyokong apa yang dia telah lakukan, tapi bagi nasihat kepada dia, apa yang kamu buat ni adalah terkutuk. Tapi orang yang bawa tadi, jangan kita benci dia. Sebab itu kalau kita dah benci seseorang, kita tidak akan buat baik walaupun senyum. Senyum tu sedekah, kan? Kita nak sedekah kepada orang yang kita rasa dia ni baik. Ada ke kita buat sedekah kepada orang-orang yang kita rasa dia ni jahat? Nah, orang yang baik kita suka buat baik. Orang yang baik kita suka buat baik. Jadi orang yang datang tadi menceritakan tentang keburukan tadi tuan-tuan SWT, maka jangan benci pada tubuh badannya, hanya perilakuan dia tadi sahaja. Jadi terus kita berikan kebaikan kepada dia dengan menasihatinya. Yang kelima, tidak berusaha untuk meyakinkan, yakni memastikan kebenaran atas kabar buruk yang telah disampaikannya. Jangan duk tambah-tambah. Betul lah awak apa keburukan yang awak sampaikan, betul, saya dah dengar dah. Jangan kita meyakinkan. Mungkin dia datang tadi bawa 50% dia daripada keyakinan tentang keburukan tadi, sampai kat kita tambah 50%. Jadi kuat pula cerita tu, jadi panas pula cerita dia. Seronok pula syaitan. Tadi seorang je, dia tak berapa yakin. Datang 2 orang, dia jadi yakin. Datang 10 orang, semua cerita tentang keburukan tersebut, semua bertambah keyakinan mereka. Berdasarkan firman Allah SWT, wala tajassasu, dan janganlah kamu sekali-kali mencari-cari keburukan orang lain. Menyelidik, mencari-cari ini maksudnya apa? Selidik tentang keburukan. Kita ni tak perlu, tapi kalau ada bahan, ada jemaah yang menjadi tajassus untuk menyebarkan kebaikan, tak apa. Kita ni bukan manusia yang sering 24 jam perlu mencari tentang keburukan orang lain. Jadilah seperti mana Rasulullah SAW. Orang yang datang untuk membawa keburukan kepada Rasulullah pun Rasulullah balas dengan kebaikan. Maka yang bercinta-cinta tak nak membinasakan Nabi SAW menjadi 100% mencintai Rasulullah SAW. Dengan apa? Kerana Rasulullah bukannya tajassus, bukan orang yang suka mencari tentang keburukan, bahkan Rasulullah membalas keburukan dengan kebaikan. Kita boleh buat macam tu. Kita tahu bahawasanya kita banyak musuh, ataupun kita tahu orang lain yang kita tak kenal tu kadang-kadang musuh kita. Adakah patut kita menyebarkan keburukan ataupun kebaikan? Tidak lain tidak bukan kita sebarkan kebaikan, supaya orang yang bersangka buruk kepada kita terus bersangka baik terhadap kita, kerana kita menyampaikan tentang perkara-perkara yang baik. Yang keenam, jika khabar yang disampaikan kepadanya adalah tentang selainmu, maka janganlah diceritakan kepada orang lain, supaya dirimu tidak menjadi namam, pengadu domba. Dibawa cerita buruk orang lain kepada kita, jangan kita pula yang sebarkan kepada orang yang ketiga. Kalau kita menyampaikan kepada orang yang ketiga, kita pun adalah pengadu domba, sama macam orang yang pertama tadi. Sama je, tak ada beza apa pun tuan-tuan semua. Cuma dia orang yang pertama, kita orang yang kedua, kita sampaikan kepada orang yang ketiga, itu je. Kita jadi orang yang kedua, dan kita juga adalah pendosa.
Satu kisah tentang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni bukannya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz, cucu cicit Sayyidina Umar lah. Ruya an Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu annahu dakhala alaihi rajulun fa dzakara lahu an rajulin syai'an faqala lahu Umaru in syi'ta nazarna fi amrika fa in kunta kadhiban fa anta min ahli hadhihi al-ayah in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu wa in kunta sadiqan fa anta min ahli hadhihi al-ayah hammazim masya'in binamin wa in syi'ta afawna anka faqala al-'afwu ya amirul mu'minin la a'udzu ilaihi abadan. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, sesungguhnya terdapat seorang lelaki yang mendatanginya dan dia mengkhabarkan kepadanya bahawa terdapat seorang lelaki yang telah mengumpatnya. Kemudian Sayyidina Umar berkata, seorang lelaki datang kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, maksudnya ada orang lain telah mengumpatnya. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berkata kepada lelaki tersebut, jika kamu mahu, maka kami akan memberitahukan kedudukanmu, iaitu jika kamu berbohong atas kabar yang kamu bawa ini, maka kamu termasuk dalam golongan ayat ini. Jika datang kepadamu orang yang fasik yang membawa sesuatu berita, itu ayat yang tadilah yang kita dah baca dah dalam bab ni. Jika datang kepada, dan jika kamu jujur, Sayyidina Umar tadi beritahu bahasanya jika kamu bohong, kamu adalah orang yang fasik tadi, adalah dikira sebagai orang yang fasik. Dan jika kamu jujur atas khabar yang kamu bawa, maka kamu termasuk dalam golongan ayat ini yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Dua-dua tak betul. Dua-dua tak betul bagi dia. Dia nak jadi orang yang fasik, yang membawa cerita buruk, ataupun cerita yang betul, maka digolongkan di kalangan orang yang menabur fitnah. Dan jika kamu ingin permohonan maaf dariku, maka aku akan memaafkanmu. Maka lelaki tersebut berkata, maafkanlah aku wahai Amirul Mukminin, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi selama-lamanya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali rahmatullah alaih. Jadi tuan-tuan Allah SWT, jadi orang yang datang tadi tuan-tuan Allah SWT yang membawa tentang keburukan, maka kita boleh ubah dia. Kalau dia bawa pengkhabaran yang tak betul, maka dia adalah memfitnah tuan-tuan Allah SWT. Jadi kita perlu hentikan supaya tidak sampai kepada orang yang ketiga, memadai orang yang pertama dan orang yang kedua. Jadi orang yang kedua tutup segala jenis keburukan supaya tidak sampai kepada orang yang ketiga. Pendek je cerita ni tentang adat yang ke-20 ni tuan-tuan SWT, tetapi inilah yang banyak berlaku dalam kehidupan kita. Yang paling mudah untuk kita fahami sekarang ni tuan-tuan SWT, kerana kita ni sekarang jarang bertemu dengan manusia. Tetapi perkara ini banyak mudah berlaku apabila kita sering bersama dengan telefon bimbit kita. Pengkhabaran buruk sampai kepada kita, kita share. Kita tak jumpa orang. Ada orang dalam bilik gelap pun dia boleh buat maksiat. Dia tak bergerak keluar rumah pun, dia tak jumpa manusia pun dia boleh buat maksiat. Pengkhabaran tu sampai kepada kita, share. Sekarang senangnya klik je. Jadi tak perlulah kita menjadi orang yang nak share tentang keburukan, tetapi sepatutnya kita jumpa atau bertemu orang yang post tadi tu, beritahu dia perkara ini adalah keburukan yang perlu dihentikan untuk Allah SWT. Sebab itu sekarang ni mudah sangat orang nak buat keburukan. Walaupun banyak fadilat kebaikan yang Allah SWT dah beri melalui perantaraan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, walaupun banyak sekali kebaikan yang boleh kita buat, banyak lagi manusia yang mudah untuk melakukan maksiat. Sekejap je, dalam beberapa second, share, Allah Akbar, lajunya dah habis pahala kita, habis solat kita tuan-tuan dia, habis zikir kita tuan-tuan dia. Sebab tu setiap percakapan yang kita lontar, walaupun sepatah perkataan, setiap
jari kita klik satu button tuan-tuan Allah SWT, kita kena fikir panjang. Sama ada ianya boleh menyelamatkan kita daripada azab kubur, masukkan kita dalam syurga Allah SWT, ataupun dalam azab kubur pun kita dah binasa, seterusnya masuk dalam neraka Allah SWT. Kena fikir panjang. Kalau tidak, Allah tuan-tuan mulia, kita hidup dah lah tak tahu panjang mana, dan kita ni amal dah lah sikit tuan-tuan Allah SWT, tetapi terlalu mudah untuk melakukan maksiat. Sering kali melakukan maksiat yang mana kita rasa benda tu macam bukan maksiat, tapi sebenarnya maksiat ataupun kemungkaran di sisi Allah SWT. Berapa ramai manusia yang menjadi penyebab kebaikan, maka setiap amalan kebaikan orang yang selepas itu melakukan kebaikan dapat pada buku catatan amal dia. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang pertama sekali bersama Rasulullah, beberapa banyak kebaikan yang telah dilakukan, dan berapa ramai manusia yang telah buat perkara yang baik menyebabkan masuk buku catatan amalan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita nak ikut yang itu, bukan menjadi penyebab semua kemungkaran yang ada ke bumi ini masuk dalam buku catatan amalan kita. Kita nak semua pahala, maka sebarkan kebaikan. Jadi nak klik tu, tengok ni baik ke buruk. Ni buruk ni, tapi buruk ni tak ada kena dengan saya. Tak ada kena dengan saya, tak rugi apa pun. Kalau saya post ni, keburukan ni, duit saya tak berkurangan pun. Jadi tuan-tuan Allah SWT, bukan duit dalam poket kita yang kita hiraukan, pahala yang dalam buku catatan amalan kita yang kita hiraukan tuan-tuan. Tapi kalau kita post ni, kita klik ni satu kebaikan, orang nak tengok ke, orang like ke, orang nak percaya ke tak percaya ke tuan-tuan Allah SWT, tapi ini adalah kebaikan, maka walaupun susah untuk kita sebarkan, tapi yakinlah bahawasanya satu masa ramai manusia yang dapat amalkan apa yang kita sebarkan. Sebarkan kebaikan. Nanti kita balik jumpa Allah SWT, haji kita sekali je, tapi rupanya bila dibuka buku catatan amalan kita di akhirat nanti, haji kita sampai beratus-ratus kali. Kebaikan banyak, buat sikit je tapi kita banyak menyebarkan kebaikan, maka kebaikan umat masuk dalam buku catatan amalan kita. Tapi kalau kita banyak menceritakan keburukan umat, maka banyaklah keburukan umat di dalam buku catatan amalan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, bab yang ke-21. Adab sebelum berpergian dan tatkala datang dari berpergian. Ataupun yang kita lebih faham ialah adab sebelum bermusafir. Ketika dalam bermusafir ataupun sebelum bermusafir, apa yang perlu kita buat? Di antara ada adab sebelum berpergian ataupun bermusafir ialah yang pertama, bermesyuarah terlebih dahulu dengan orang tua ataupun ulama mengenai rencana berpergiannya. Kemudian solat sunat istikharah, dan setelah hati merasa yakin, maka berangkatlah untuk berpergian. Setiap perjalanan tuan-tuan SWT ataupun travel kita tuan-tuan, perlu ada mesyuarat. Apa benda pun kena mesyuarat. Kita nak balik kampung pun nak kena mesyuarat. Mesyuarat dengan siapa? Dengan isteri kita, mesyuarat dengan anak kita. Kalau kita buat keputusan besok kita balik kampung tanpa bermesyuarat, kemungkinan anak kita mesti datang sekolah. Ada apa? Kelas tambahan yang tak boleh ditinggalkan. Isteri kita mungkin dah ada program dia tuan-tuan SWT. Jadi perlu pada mesyuarah. Apa perkara pun perlu bermesyuarah. Jadi mesyuarah ni senang je. Dia memadai dengan 2 orang. Apabila ada 2 orang bermesyuarah, dah dikira mesyuarat. Maka apa keputusan yang datang daripada mesyuarat, insya-Allah kebaikan, khair. Tetapi kalau kita tidak mesyuarat, keputusan yang keluar daripada diri kita mungkin berdasarkan hawa nafsu kita. Dan kadang-kadang keputusan tersebut kita terlepas pandang. Kalau kita buat ni akan menyebabkan musibah yang berlaku, yang mana musibah tersebut kita tak nampak. Tapi kalau kita bermesyuarat, kita tak nampak musibah tersebut. Kawan kita bagi tahu, kalau kamu buat macam ni, musibah ni akan datang. Jadi kebaikan itu akan datang daripada bermesyuarat. Di antara pelajar-pelajar juga, siapa sajalah di antara mana-mana institusi tuan-tuan Allah SWT, perlu bermula sesuatu pekerjaan itu dengan bermesyuarat. Masjid, surau ada mesyuarat dia. Pelajar ada mesyuarat dia. Tapi mesyuarat dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi pertama sekali sebelum kita bermusafir, kita bermesyuarah dahulu, terutamanya dengan orang yang nak berpergian bersama kita, ataupun dengan orang yang perlu, yang kita nak tinggalkan. Kalau kita pergi ni, kita akan tinggalkan keluarga kita, kita akan tinggalkan isteri kita. Walaupun tempohnya singkat, tak lama, setengah hari, 1 hari, tapi perlu bermesyuarah. Dan perlu bermesyuarah dengan orang tua. Jika mak ayah ada lagi, perlu bermesyuarah dengan orang tua. Ataupun kita tidak berumah tangga lagi, perlu bermesyuarah dengan orang tua kita. Dan ataupun juga bermesyuarah dengan para alim ulama, pun perlu, tuan-tuan SWT. Dan yang seterusnya, perlu solat istikharah. Kita ni kalau cerita tentang istikharah, kita rasa imagine apa? Nak kahwin di istikharah. Apa lagi? Nak sambung belajar ke tak sambung belajar, baru nak istikharah. Itu je. Perkara yang besar-besar kita istikharah. Perkara yang kecil-kecil kita tak istikharah. Istikharah itu membuat keputusan di antara 2 perkara yang kita tak tahu nak putuskan yang mana satu, maka kita boleh solat 2 rakaat istikharah. Tak susah. Tak susah. Dan setelah hati merasa yakin atas satu-satu keputusan, maka berangkatlah untuk berpergian. Berdasarkan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min sa'adati ibni adam istikharatullah waridha bima qadallah, wa inna min syaqawati ibni adam taraka istikharah wa saqatahu bima qadallah. 2 keadaan anak Adam ni. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kebahagiaan anak Adam adalah dengan selalu beristikharah kerana kepada Allah SWT dan redha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dia istikharah, nak buat keputusan, dia musyarat dulu, lepas tu istikharah. Daripada istikharah tu hasilnya bahawasanya satu keputusan telah ditetapkan. Apabila berlaku sekian lama, yang berlaku tak bertepatan dengan apa yang dia buat hasil daripada istikharah, dia redha. Sebab apa? Dia dah istikharah. Tapi orang yang tidak istikharah, dia akan sebaliknya. Dan di antara tanda-tanda kecelakaan anak Adam adalah dia tidak beristikharah kepada Allah dan tidak redha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang istikharah, dia akan letak sebulat-bulatnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku akan buat yang ini, moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati yang ini. Kalau yang sebaliknya pun kita beriman pada Allah SWT, kita redha dengan ketetapan Allah SWT. Tapi orang yang tidak istikharah, maknanya dia yakin dengan pilihan dia. Orang yang tidak istikharah, dia buat satu keputusan A ke B, ke A ke B, aku putus A. Dan aku yakin keputusan aku yang terbaik. Rupanya sebaliknya selepas itu, keputusan yang Allah SWT telah tetapkan adalah B. Orang yang macam ni, dia akan putus asa. Kerana apa? Dia tak bergantung harap pada Allah SWT, tapi dia bergantung harap hanya pada diri dia semata-mata. Ditakdirkan oleh Allah SWT, A tak berlaku, yang berlaku B, maka dia akan pasrah. Dia akan apa? Dia akan putus asa, tuan-tuan. Tapi orang yang istikharah, insya-Allah dia akan redha. A ke, dia pun redha, B pun yang berlaku, dia akan redha, sebab dia tahu bahawasanya aku telah mohon pada Allah SWT, pasti Allah SWT akan tunjukkan jalan-jalan petunjuk kebaikannya. Yang kedua, mempunyai teman yang soleh ketika berpergian, tidak berpergian sendiri kerana hukumnya adalah makruh. Ini dalil bahawasanya janganlah berpergian sendiri. Dahulu kita nak pergi Mekah Madinah pun semua mesti bersyarat dengan berjemaah. Yang tak berkahwin pun tak boleh pergi. Sekarang ni tuan-tuan SWT, asal ada duit, tahu maklumat, terus bermusafir tanpa ada jemaah. Berseorangan diri, maka ianya hukumnya adalah makruh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna an-nas ya'lamuna ma fil wahdah ma a'lam ma sar raqiban bilailin wahdah." Qaulu al-wahdatu bi fathil wa kasriha wa anqara ba'duhum kasra. Sesungguhnya seandainya manusia mengetahui bahayanya berpergian sendiri,
sebagaimana apa yang aku ketahui, maka tidak ada satu pun dari mereka yang berpergian sendiri pada malam hari. Tuan-tuan SWT, kalau kita tahu bahawasanya berpergian sendiri itu adalah perkara yang tak baik, kan, seperti mana yang Rasulullah beritahu, kan, nescaya tidak ada orang yang akan bermusafir bersendirian. Semua akan ajak teman, kan. Tak ada pun dalam kereta tu seorang-seorang, semua ada teman kanan kiri, kan. Tak ada orang yang driver kereta berseorangan diri, sebab dia tahu bahawasanya bermusafir bersendirian diri adalah makruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rakibu syaitan war-rakibani syaitanani wa thalathatu rakbun. Apa dia? Berpergian sendiri adalah syaitan. Bermusafir sendiri adalah bersama, maknanya bersamanya adalah syaitan. Berpergian berdua adalah dua syaitan, syaitanani. Maksud syaitanani itu dua syaitan. Dan berpergian bertiga adalah jamak. Barulah dia dikira sebagai berjemaah. Kena ada 3 orang. Kena ada 3 orang, tuan-tuan SWT. Kita habiskan yang ini. Berpergian sendiri adalah syaitan. Seseorang yang berpergian sendiri maka dia disebut dengan syaitan. Hal ini disebabkan kerana dia melanggar anjuran syariat tentang larangan untuk berpergian sendiri. Dan hikmah dari larangan ini semua adalah kerana dapat menyebabkan dirinya tidak dapat solat berjemaah. Jelas, betul tak? Kalau kita berpergian sendiri, kita tak boleh sembahyang berjemaah. Kalau kita pergi bertiga, insya-Allah dapat solat berjemaah. Maknanya dalam travel pun kita kena jaga benda ni. Tapi orang yang travel sendiri, dia akan susah untuk solat berjemaah dan sulit untuk mendapatkan makanan. Juga sulit untuk mendapatkan bantuan tatkala dirinya membutuhkan menghendaki bantuan orang lain. Dan jika saat itu dia meninggal dunia, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaannya. Saya tengok apa? Orang yang pergi kawasan pendalaman seorang-seorang, ada orang tu masuk dalam gua seorang-seorang, tak berjemaah pun, dia mati pun orang tak tahu. Tapi kalau kita bermusafir berjemaah, maka apabila ditimpa musibah, kita boleh memohon pertolongan daripada jemaah. Biasanya kalau kita pergi berjemaah, insya-Allah walaupun ada musibah yang berlaku ke atas kita, kita tetap akan sampai kepada destinasi kita. Sebab apa? Kita berpergian dengan berjemaah. Naik motor, pancit ramai-ramai. Ni mungkin dalil naik motor ride lah ni. Naik motor kita pancit, siapa nak bantu? Kawan kita. InsyaAllah walaupun motor kita pancit, kita akan sampai ke destinasi dengan bantuan berjemaah. Kalau kita seorang, mau setengah hari kat tengah-tengah highway. Dan berpergian berdua adalah syaitan. Seseorang yang berpergian berdua, maka mereka disebut dengan syaitan. Hal ini dikarenakan dia tidak mengamalkan anjuran syariat tentang larangan berpergian dengan 2 orang sahaja, iaitu selama tidak dalam keadaan darurat. Dan hikmah dari larangan ini iaitu kerana jika salah seorang temannya tiba-tiba sakit atau meninggal dunia secara mendadak, maka dia tidak memiliki seorang teman yang dapat membantunya. Seorang dah sakit, tinggal seorangnya. Seorang ni nak membantu yang sakit pun ada satu perkara yang susah. Tapi kalau seorang bantu yang sakit, yang seorang lagi boleh memohon bantuan daripada orang lain, maka urusan kita akan mudah. Kalau kita seorang, tuan-tuan dia, tak semestinya kita boleh bantu orang yang sakit. Tapi kalau 2 orang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan Allah SWT itu salah satulah adab-adab berpergian yang perlu kita tahu. Hukum bermusafir berseorangan adalah makruh. Walaupun kita banyak kita tengok sekarang pemuda-pemuda suka berkelana berseorangan diri, berbasikal seorang diri. Kita tak boleh lari daripada yang dikatakan di sini. Kena berjemaah. Kerana Rasulullah sendiri beritahu bahawasanya ianya adalah dilarang dalam syariat dan hukumnya adalah makruh. Kalau boleh pergi bekerja pun satu kereta
4-5 orang lagi bagus. Berbanding dengan seorang. Jadi moga Allah SWT beri taufik dan hidayah pada saya dan tuan-tuan. Ini hanya sebahagian saja daripada adab bermusafir ataupun travel tuan-tuan SWT. Ada banyak lagi. Moga Allah SWT yang kita tahu setakat ini kita dapat amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma farriqna lima khalaqtana lahu wa la tafriqna lima khalaqtahu lana wa la tahrimna ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.